Okey, minta semua murid onkan kamera ya. Lambat pula dia nak record ni. Sekejap. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barulah nampak muka Alia Akilah. Ini rupanya. Cikgu tak jumpa pun. Allahu Akbar. Cikgu ingat anak murid. Okey. Ni kali pertama saya bercakap dengan anda semua. Sebelum ni pernah masuk juga Google Meet tapi hanya sebagai pemerhati sajalah. Okey. Okey, sebelum kita mulakan perjumpaan Koku kita pada petang ni, mari kita sama buka majlis dengan bacaan Al-Fatihah dan juga doa belajar. Okey, kejap. Okey, boleh nampak skrin ke semuanya? Boleh. Boleh. Okey. Boleh. Semua murid diminta duduk tegak dan pandang skrin, nyanyi lagu dengan penuh bersemangat. Kita mulakan dengan lagu yang pertama iaitu lagu Negaraku. Tumpahnya darahku, Rakyat hidup bersama. Rahmat bahaya Tuhan Biarkan rakyat kita rakyat kita Tuhan muliakan Seterusnya lagu Melaka. sejarah tempat adalah kita junjung dengan sepenuh jiwa untuk maju dan Melaka satu padu berikrar tak berhenti. Tiap masa Melaka maju jauh. Seterusnya lagu Putri.
Kita dunia harapan abadi bersatu kebenaran Di dunia masih ada saja Ani lagu ini cintakan kebenaran, mendengarkan janji dengan rela berasa setia abadi. Kebebasan kita dapat setia sama, lagi Islam miskin kaya kita beri yang berdaya. Okey, seterusnya persetiaan Ibu Puteri. Bacaan itu oleh adik Nur Iman Alisa. bahawa dengan sesungguhnya dengan daya upaya menunaikan kewajipan saya terhadap Tuhan, menunaikan raja dan negara saya, raja dan negara saya Malaysia, Malaysia menolong orang pada setiap masa orang setiap dan mematuhi undang-undang Perdana Puteri. dan memperhatikan Okey, terima kasih Nur Iman Alisa. Okey, tajuk pelajaran kopi kita pada petang ini adalah asas pertolongan cemas ataupun dikenali sebagai first aid. Okey. Okey, sebelum tu kita masuk dulu kepada pengenalan pertolongan cemas. Okey, apa itu pertolongan cemas? Pertolongan cemas adalah rawatan sementara waktu yang diberikan kepada mangsa sebelum tibanya bantuan perubatan. Maksudnya, orang awam, ahli biasa, dia memberi rawatan kepada mangsa yang cedera sebab kemalangan ke ataupun kelukaan ke, kebakaran ke, rawatan sementara sebelum tibanya bantuan perubatan iaitu ambulans. Okey, variasi nama bagi pertolongan cemas ni adalah first aid, bantu mula dan juga pertolongan cemas. Okey, boleh faham tak maksud pertolongan cemas ni? boleh Okey, bagus. Dia punya key point dia rawatan sementara waktu kepada mangsa. Okey, kalau rawatan tetap tu dah kira dihantar ke hospital lah. Okey. Seterusnya, objektif pertolongan cemas ni, okey, yang pertama sekali, tujuannya adalah untuk menyelamatkan nyawa. Okey, kalau kita tak bagi bantuan awal, kemungkinan mangsa tersebut akan kehilangan nyawa. Macam tu. Yang kedua, objektifnya iaitu mengelakkan mangsa cedera lebih serius. Mungkin dengan pertolongan awal kita, pertolongan yang kita bagi sebelum ambulans tiba, mungkin kita dapat mengelakkan mangsa tu daripada mengalami kecederaan
yang serius. Okey. Objektif yang ketiga iaitu mengurangkan kesakitan. Yang ni samalah dengan yang kedua tadi, mengelakkan lebih serius. Dan yang keempat objektif iaitu menguruskan pemindahan ke hospital. Okey. Objektif pertolongan cemas, ada soalan? Kalau ada yang siapa tak faham boleh tanya terus ya. Okey. Okey, kemudian kita pergi kepada apa itu kecemasan. Kecemasan ni adalah sesuatu situasi kritikal yang mengancam nyawa. Sesuatu yang berlaku lebih teruk yang boleh mengancam nyawa, kita panggil kecemasan. Okey, jika tidak diberi rawatan segera, kesakitan mangsa menjadi lebih serius, lebih mudarat dan mungkin menyebabkan kematian. Okey. Pertolongan cemas kita berikan kepada mangsa supaya dapat mengelakkan mangsa tu lebih cedera lebih serius. Contoh mungkin kalau kita bagi pertolongan awal, mungkin kita dapat menyelamatkan nyawa dia. Kemungkinan. Okey, seterusnya, apa ciri-ciri seorang penyelamat? Maksudnya kat sini, bukan semua orang boleh jadi penyelamat. Yang untuk menjadi seorang penyelamat tu, awak mestilah mempunyai ada 5 sikap kat sini iaitu bertanggungjawab, berjiwa cekal, waras dan tenang. Boleh ke kalau kita selamatkan mangsa dalam keadaan kita kelam kabut, gelabah, tak tentu arah? Boleh ke macam tu? Tak. Apa jadi? Boleh. Apa jadi kalau kita cemas-cemas? Apa jadi dekat mangsa tu? Mungkin akan jadi dekat mangsa tu. Sebab kita sendiri pun jiwa kita tak tenang nak selamatkan orang. Okey, seterusnya mengamati prinsip keselamatan diri. Yang keempat, berpengetahuan dan berkeyakinan. Dan yang kelima, terlatih. Terlatih ni lah yang paling penting untuk menjadi seorang penyelamat. Okey, terlatih ni lah sangat penting untuk menjadi seorang penyelamat, iaitu penyelamat ni bukan semua orang boleh jadi. Apabila awak ada latihan, awak ada kursus yang khusus untuk menjadi penyelamat, maka awak ni boleh jadi seorang penyelamat untuk menyelamatkan mangsa. Contohnya, kalau awak terlibat dalam, bukan awak lah, awak terlihat sesuatu kemalangan berlaku depan mata. Bila awak dah ada sikap ni semua, awak dah ada latihan, awak ada keyakinan diri, awak ada pengetahuan, maka awak boleh jadi penyelamat kepada mangsa yang mengalami kemalangan tersebut. Boleh faham? Boleh? Boleh. Boleh. Okey. Peralatan pertolongan cemas. Isi kotak first aid. Siapa tahu kotak first aid tu apa? Pernah nampak tak? Kotak Pernah. Pernah nampak kat mana? kita pernah nampak dekat Taska dulu. Dekat mana? Dalam kereta. Taska. Okey, lagi? Selalu kotak Taska. first aid dekat mana? Kat rumah. Okey, kat rumah boleh. Sekolah. Sekolah? Kotak first aid ni sepatutnya ada di mana-mana sahaja. Sebab dalam kotak first aid ni ada barang ataupun peralatan yang kita boleh gunakan semasa kita mengalami kecederaan. Okey, antara isi dalam kotak first aid ni ada termometer, mangkuk enamel, ubat cium. Ubat cium ni sejenis ubatan untuk makan. Aspirin, Panadol, ubat melepuh, kain. Okey, antara 1 sampai 21 ni lah antara isi kotak first aid. Tidak semestinya 21 barang ni, peralatan ni ada dalam kotak first aid. Tetapi digalakkanlah ada. Untuk apa? Siapa tahu? Siapa pernah nampak antara barang-barang first aid ni? Apa yang awak kenal? Any plus. Handy plus. Okey, Panadol. bagus. Panadol, bagus. Panadol. Lagi? Termometer.
Blender. blender. Gunting. Gunting. Gunting untuk apa? Tahu tak? Untuk gunting kapas. Gunting kain. Gunting kain ke, gunting kapas ke, gunting baju ke. Gunting. Okey. Kalau Panadol untuk apa? Kalau pening kepala ataupun demam. Ya, betul. Untuk Panadol untuk sakit kepala. Okey, kalau pin semat. Untuk pin. Pin kain tu, kain anduh tu. Okey. Ini antara isi kotak first aid. Okey, kalau nak tahu lebih lanjut kita tengok ni. Ini dia antara isi-isi tadi. Tak semua ada dalam ni tapi kebanyakannya ada. Ada thermometer, ada safety pin. Instant cool pack. Siapa tahu instant cool pack tu apa? Instant contact. Instant cool pack tu pernah hari tu tengok cerita pula. Tengok Olimpik tak? Selalunya atlet-atlet banyak gunakan instant cool pack ni. Terutama sekali atlet yang berlari lah. Sebab instant cool pack ni adalah ais untuk tekapkan pada bahagian haba, bahagian kaki ataupun tangan ke yang haba untuk menyejukkan badan, ya. Okey. Kalau bandage tu selalunya guna bila? Waktu kita luka. Luka? Okey, betul. Kalau tu antiseptik? Antiseptik untuk apa? Lap bakteria. Okey, bagus. Okey, ini antara yang tadi tu lah. Ni kita tengok lebih jelas, ada gambar. Okey, seterusnya yang ini adalah first aid kit ataupun kita panggil sebagai kotak pertolongan cemas. Kat rumah siapa ada? Saya. Bagus. Okey. Kita pun. Kotak pertolongan cemas ni digalakkanlah letak di rumah ataupun di dalam kereta ataupun di sekolah. Sekolah memang ada rasanya. Sebab jikalau ada kecemasan, bolehlah kita gunakan first aid ni. Okey, seterusnya pembebatan dan pembalut. Okey, pembebatan digunakan untuk menutup luka dan mengawal pendarahan. Okey, pembalut pula dilakukan untuk membantu pembebatan. Okey, kita tengok gambar. Okey, ini adalah pembebatan. Pernah nampak tak situasi ni, pembebatan tu? Pernah? Pernah. Dia apa kain luka tu? Siapa tahu? Nama kain tu kain kasar. Kain kasar tu digunakan untuk pembebatan. Bila ada luka, kita bersihkan luka tu. Bersihkan luka guna antiseptik. Lepas tu kita tampal kapas. Pada tampal kapas, kita balut dengan ni, kain kasar. Boleh faham? Boleh. Seterusnya, jenis kain pembalut. Pembalut segitiga. Siapa dah nampak pembalut segitiga tu? Saya. Pembalut segitiga tu ataupun orang lebih dikenali, orang panggil dia kain anduh. Sebenarnya nama dia bukan kain anduh, nama dia kain segitiga. Ataupun orang panggil kain anduh tu lah, segitiga tu. Guna kat mana selalu awak nampak? Pernah nampak yang orang pakai kat tangan tu? Tangan patah tu. Pakai kat tangan. Tu guna pembalut segitiga ni lah. Lepas tu ada lagi pembalut lebar, ada pembalut kecil dan juga pembalut gulung. Okey. Ini pembalut segitiga. Yang atas tu kita panggil point. Yang tepi tu end, hujung. Base tu adalah pusat ataupun tengah. Okey. Yang point tu kita panggil puncak, atas dia. Okey. Seterusnya lipatan
3 segi. Okey. Kain ni ada yang sejenis, ada yang jenis kalau 4 segi tu kita jadikan lipat dia, jadikan dia sebagai 3 segi. Lepas tu bila dah 3 segi tu, dah tak ada pula kain tu. 3 segi tu, yang atas puncak tu kita lipat dia kepada base tadi tu, yang bahagian base tengah-tengah tu. Lepas tu lipat lagi dan lipat lagi sampai jadi kecil. Itu antara yang ni cara untuk melipat ataupun menyimpan kain segitiga tu. Boleh faham? Boleh. Boleh? Okey. Seterusnya ikatan, balutan dan anduk. Okey, ikatan simpul sila. Okey, untuk balutan untuk untuk pertolongan cemas ni, untuk ikat kepala ke, ikat tangan ke, ikat kaki ke, untuk balut luka, kita guna ikatan buku sila. Tahu tak ikatan buku sila? Dah belajar minggu lepas kan? 2 minggu lepas. Ikatan yang buku sila, tahu buku sila? Tahu. Okey, ni ada tali, saya tunjuk sekejap ikatan buku sila. Ni ada tali. Okey. Tali ni hujung dengan hujung. Boleh nampak tak? Boleh. Nampak tak? Okey. Ni tali. Ikatan buku sila kita nak buat. Ni tangan kanan. Kanan, atas kiri. Lepas tu pusing yang kanan ni. Lepas tu kiri. Atas kanan. Lepas tu pusing yang kiri ni. Okay, ini jadi. Inilah ikatan buku sila. Macam mana kita nak tahu dia buku sila? Kalau kita nak tahu buku sila kita jadi ke tidak, buku sila boleh buka. Bila kita tarik macam ni, dia akan terbuka. Tolak dan dia akan terbuka. Boleh nampak? Boleh? Okay. Nak ulang lagi sekali? Boleh, Cik. Nak ulang lagi sekali tak? Boleh nampak semua? Ke tak payah ulang? Tak perlu ulang. Perlu ulang? Okey. Macam ni. Ikatan buku sila. Untuk pertolongan cemas ni kita guna hanya satu ikatan saja, iaitu ikatan buku sila. Kita tak guna ikatan lain. Jadi awak semua kena tahu dan praktis lah ikatan buku sila ni. Okey. Kita ni tangan kanan, atas kiri, pusing. Kiri, atas kanan, pusing. Lepas tu tarik. Dia akan jadi bentuk macam ni. Nak tahu dia boleh buka atau tidak, kita tarik ni dan boleh buka. Tolak, boleh buka. Okey, ini namanya ikatan buku sila. Okey. Ikatan apa yang digunakan untuk pertolongan cemas? Ikatan buku sila. Sila. Okay, seterusnya ikatan buku sila. Inilah yang tadi. Dia punya rupa dia begitu. Kanan atas kiri pusing, kiri atas kanan pusing. Ingat tu. Kalau tak dapat nanti PM Ustazah ajar. Okey, seterusnya kenapa kita guna ikatan buku sila ni? Sebab dia menyambung dua hujung tali yang sama jenis dan saiz, dan supaya bila kita ikat balutan anduk tu, balutan kain segitiga tu boleh tercabut. Kalau kita ikat mati, habislah orang mangsa tu. Sebab kita ikat mati tak boleh buka balutan. Begitu. Seterusnya jenis balutan luka. Okey, jenis balutan luka ada luka tangan, luka dada, luka bahu, peha, siku, lengan, lutut dan juga jari. Senang cerita, banyaklah luka ni yang kita selalu kena ni. Satu anggota badan. Okey, seterusnya. Okey, boleh tengok balutan luka tangan. Caranya macam tu. Letak tangan atas kain segitiga. Letak tangan atas kain segitiga. Lepas tu yang puncak dia, point tu, tarik pergi kepada base. Tangan kita kat dalam tu. Lepas tu end tepi-tepi tu, bucu tepi tu, pusing kan.
Pusingkan mengelilingi tangan. Macam gambar ketiga tu, dan kedua dan ketiga. Lepas tu bila dah pusing, yang gambar keempat tu kita ikat. Guna ikatan apa nama? Sila. Buku sila. Buku sila. Bagus. Okay, seterusnya balutan luka tangan. Luka tangan ni pun samalah. Tapi bezanya dia guna apa ni? Kain balut, kain gulung. Tadi kita guna kain segitiga, yang ni guna kain gulung. Okay, caranya sama saja, iaitu ikatan buku sila. Okay, seterusnya balutan dada. Yang ni guna kain segitiga. Balutan luka dada. Ni luka dada bahagian depan. Okay, yang ni luka dada bahagian belakang. Dia sakit dekat bahagian belakang. Okay, kita tutup bahagian yang luka tu. Okay, seterusnya balutan luka bahu. Luka bahu ni pun guna kain segitiga. Boleh tengok gambar tu. Okay. Seterusnya balutan luka peha. Yang ni pun kain segitiga. Yang ni pun ada guna pin pada, selain daripada ikatan buku sila, dia juga guna pin untuk mengetatkan lagi balutan. Okay, seterusnya balutan luka siku. Yang ni ada yang guna kain segitiga, yang ni ada yang guna kain gulung tadi. Okay, ini balutan luka lutut. Kalau kita bersemuka, Ustazah boleh tunjuk contoh ikat online. Boleh tengok gambar saja. Kalau untuk tahu lebih lanjut, awak semua boleh nanti Ustazah share YouTube cara balut, insyaAllah. Okay, seterusnya kita pergi kepada jenis-jenis luka. Luka terhiris. Siapa pernah kena luka terhiris ni? Luka terhiris pisau ke? Saya. Gunting ke? Saya. Apa yang buat bila awak terhiris? Balut. Buat apa bila terhiris? Saya balut. Balut. Okay. Lagi? Guna Andy Plus. Balut je? Handy plus. Okay, betul. Basuh tangan. Betul. Basuh tangan. Okay. Betul. Betul semuanya cara awak tu. Okay. Yang ni luka terkoyak. Okay, tunjuk contoh luka sajalah. Luka terkoyak macam tu. Yang ni luka tertikam. Tembus pisau kat belakang dia tu. Boleh tengok contoh. Yang ni luka lebam. Lebam ni mungkin sebab terhantuk ke ataupun tertumbuk ke. Luka lebam. Okey, melecur dan lebam. Apa yang menyebabkan melecur dan lebam ni? Antaranya air panas, minyak panas dan juga wap panas. Apa-apa yang panas lah menyebabkan panas, benda panas dapat menyebabkan awak punya tangan ke ataupun anggota badan melecur dan lebam. Antara simptom-simptom dia, macam mana kita nak tahu dia melecur dan lebam? Kulit melecur dan merah. Bila kena air panas, kita akan kulit melecur, merah. Lepas tu bahagian terbakar ni atau bahagian yang kena air panas tu menggelembung dan bengkak dengan cepat. Lepas tu kita akan rasa sakit yang amat sangat. Okey, siapa pernah melecur tangan? Saya. Kenapa melecur tu? Saya kena exhaust motor. Exhaust motor. Buang Maggi tu. Bahaya tu. Okey, seterusnya. Cara rawatan untuk yang cara rawatan untuk terbakar ni ataupun melecur tadi, kita basuh tangan ataupun basuh anggota yang awak kena melecur tu. Kenapa kena basuh? Untuk bagi dia kurang panas. Bagi dia lagi sejuk. Ya, betul. Untuk bagi dia sejuk. Ya, kalau boleh kita basuh dengan air sejuk supaya bengkak tu surut. Dia kan bengkak kan sebab dia kena panas. Jadi kita basuh dengan air sejuk, dia akan surut. Okey, lepas kita dah basuh tangan tu, kita balut.
tangan kita dengan kain kasar. Steril bandage. Okey. Seterusnya, renjatan elektrik. Renjatan elektrik boleh menyebabkan maut. Mungkin mereka yang cuba membantu turut menemui maut. Macam mana boleh kena renjatan elektrik ni? Siapa tahu? Kita pegang suis lampu tanpa menggunakan tangan yang basah. Pandai. Betul. Bagus. Ya, itu salah satunya. Bila tangan kita basah baru keluar daripada tandas tu. Lepas tu kita pergi petik suis. Lepas tu tangan basah, petik suis. Kena renjatan elektrik. Bahaya ke tak bahaya? Bahaya. Renjatan elektrik jangan buat main. Boleh menyebabkan maut. Boleh maut lah. Okey, macam mana? Okey, langkah yang perlu ambil. Okey, bila kita nampak mangsa yang terkena renjatan elektrik, kita nampak mangsa depan mata kita, perkara pertama yang kita perlu buat adalah matikan suis ataupun suis utama dan pastikan elektrik sudah terputus. Lepas tu kita gunakan penebat untuk menyelamatkan mangsa. Siapa tahu penebat tu apa? Apa tu? Penebat. Penebat tu barang yang tidak boleh mengalihkan arus elektrik. Betul tak? Betul. Betul. Penebat tu adalah sesuatu yang tidak mengalihkan arus elektrik. Contohnya seperti gunakan galah yang panjang dan kering. Okey, kerusi kayu. Kayu dia arus elektrik mengalir tak kayu? Tak. Tak kan? Okey, kita guna kayu. Lepas tu tikar getah, kain sal ataupun tuala yang kering, plastik tebal, tali atau tali nilon yang kering. Kenapa kita guna semua ni yang kering? Kita tak guna tuala basah ataupun kayu yang basah. Kenapa? Air mengalirkan salur elektrik. Ya, bagus. Pandai. Air mengalirkan arus elektrik. Jadi apa-apa yang barang yang kita gunakan untuk menolong mangsa tu, elakkan guna barang, bukan elakkan, memang tak boleh guna barang yang basah. Okey. Ini contohnya. Contohnya cara mengalihkan bahaya, kita matikan suis. Lepas tu bila kita nampak mangsa tu terbaring, kita angkat guna, tu tengok laki yang berdiri tu, dia guna apa tu untuk angkat wire tu? Kayu. Guna kayu. Guna batang penyapu, nampak tak? Nampak. Guna batang penyapu. Batang penyapu dia buat daripada kayu. Okey, ini caranya. Seterusnya, cara rawatan untuk masa renjatan elektrik ni, sekiranya mangsa tidak bernafas, pulihkan pernafasan dari mulut ke mulut. Maksudnya bila dia tak ada nafas, kita tengok dia kaku je, tak berombak dada dia, bernafas, kita bagi dia bantuan pernafasan dari mulut ke mulut. Lepas tu, jika gagal bantuan pernafasan tu, segera lakukan CPR. Okey, CPR ni siapa tahu macam mana CPR tu? Menekan dada pada si mangsa. Okey, bagus. Tekan dada dan kemudian bagi bantuan pernafasan kan. Okey, CPR ni sebenarnya bahaya untuk dilakukan jika tak tahu macam mana tekniknya. CPR tu sebenarnya ada latihan khusus untuk belajar CPR ni saja. Bukan semua orang dapat kebenaran untuk melakukan CPR sebab CPR ni ada latihan khusus dia untuk melakukan CPR. Jadi sekiranya awak tak tahu dan awak tak belajar macam mana teknik CPR tu, elakkan buat. Sebab takut tekan dada tu, salah tekan ke, salah teknik ke, boleh menyebabkan kematian kepada mangsa. Boleh faham? Boleh. Jika kita terbakar, rawatan terbakar. Macam mana tadi rawatan kalau terbakar akan melecur ke, apa kita buat? Basuh. Kena basuh tangan. Tadi yang kalau ada terbakar,
tadi. Basuh Kena tangan. basuh lepas tu. Basuh dengan air sejuk. Kemudian balut dengan kain. Okey. Balut dengan kain. Kemudian yang paling penting sekali, segerakanlah mangsa ke hospital. Bila kita nampak ada kemalangan ke, renjatan elektrik ke, kalau terlalu teruk, memang teruk lah tu renjatan elektrik dengan kemalangan tu. Kalau teruk, kita hantar mangsa ke hospital. Call ambulans segera. Okey. Dah habis. Sekian, terima kasih. Okey, boleh faham tak setakat ni penerangan Ustazah? Boleh. Boleh. Ada apa-apa nak tanya? Ada. 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 Nak main game tak? Nak. Nak main game? Okey, ada berapa orang dalam Google Meet ni? Tak kena kita main. 30. 30. 30? 30. Okey. 30, okey. Kejap saya share link. Okey, kuis yang kita akan main ni semuanya berkaitan dengan apa yang Ustazah dah ajar tadi. InsyaAllah senang dan boleh jawab lah. Ada 10 soalan. Okey, jangan keluar daripada Google Meet. Awak tekan je link ni. Okey. Ustazah harap 30 orang ni semua masuk lah. Lepas tu Ustazah, bila dah cukup 30 orang, Ustazah akan mulakan permainan kuis. Sekejap ya. Game ID. Oh, game ID ada 86. Okey, 864 049. 864 049. Okey. Boleh masuk tak? Saya tengah lagi. Berapa tadi? Okey, ada seorang dah masuk. Yusra. Okey, 5 orang dah masuk. Kalau boleh tutup mic nanti boleh ganggu kawan-kawan awak nak jawab kuis. Siapa ada masalah boleh bagi tahu Ustazah. Dah masuk. Tak boleh masuk? Dah masuk. Dah Ustazah, masuk. Yang buat ID Dah masuk? tadi berapa? Okey, baru ada 2 orang. saya terkeluar. Terkeluar. Okey, masuk balik. ID 864 049. Linknya kat mana Ustazah? 864. Link dia, link. Boleh masuk? Link dekat. Ulang link. balik Awak link dia. terkeluar kan? Okey, sekejap. Dia punya nombor. Ini Ustazah hantar link. Nombor 864 049. Boleh masuk? Boleh? Baru 16 orang ni. Kata tadi ada 30. Tidak Ustazah. Ustazah, ID dia Okey. 864 049. ID 864 049.
864 049. Okey dah. 17, 18 orang, 19. $20. Ada lagi tak yang tak masuk? Sebab kalau dah semua masuk kita boleh mulakan. Okay dah, semua dah masuk? Okay, dah diam ni dah masuk kot? Dah. Dah masuk Okey. dah. Okay, bagus. Okay, kita start. Okay, 1, 2, 3. Sekejap ya, tengah loading. Dah ada pemenang. Cepatnya. Sikit lagi dah sampai. Dah habis. Habis. Pemenang tempat pertama, Aina Nadira. Tanya Aina Nadira, tahun berapa ni Aina Nadira? Tahun 6. Tahun berapa Aina Nadira ni? Tahun 6. Tahun 6? Hmm. Bagus Aina Nadira. Tempat pertama. Tempat kedua, Yusra. Yusra tahun berapa? Tahun 6. Tahun 6. Okey, tahun 6 juga. Tahniah Yusra. Dan ketiga, Iman Alisha. Tahun berapa? Tahun 6. Tahun 6. Okey, semuanya memenangi jadi monopoli oleh tahun 6. Okey, bagus. Dibagi perhatian apa yang Ustazah bentangkan tadi. Bagus. Tahniah ketiga-tiga pemenang dan orang lain pun tahniah. Sebab berjaya menjawab soalan. Ada soalan yang susah tak? Tak ada? Tak. Semua senang? Senang kan soalan Ustazah kan? Senang. Okey, bagus. Hmm. Okey, kita punya perjumpaan Koku Sempat jawab. dah nak habis. Jadi boleh tak Ustazah minta semua buka onkan kamera? Boleh? Ustazah nak tengok muka lah. Hai. Okey, apa yang awak semua dah belajar sebentar tadi? Kita dah belajar pasal first aid kit. Apa tu first aid kit? Pertolongan keselamatan. Cemas. First aid kit. Peti pertolongan cemas. Okey, bagus. Okey, cuba sebut apa antara barang ataupun peralatan yang ada di dalam peti pertolongan cemas tu? Gunting. Gunting, Kapas. Panadol. Panadol, pack ais. Okey, pack ais. Lagi? Termometer. Lupa. Betul termometer? Ada? Okey, Glove. lagi? Glove. Okey, lagi? Itu je? Kain apa yang kita belajar tadi? Kain segitiga. Kain segitiga. Bagus. Lagi? Kain kasar. Kain kasar.
Kain Okey, itu pembalut. antara kain pembalut. Okey, bagus. Itu antara peralatan yang ada di dalam kotak first aid yang digunakan untuk membantu saat-saat kecemasan sementara menunggu pertolongan tiba. Okey. Okey, semua boleh buka kamera tak? Nak tangkap gambar lah. Okey. Nak tangkap gambar. Boleh tak buka kamera? Buka kamera. Cepat-cepat Ustazah nak tangkap gambar ni. Buka kamera. Siapa yang tak buka lagi Banyaknya, kamera ni? 3 orang je. Cepat buka kamera, Banyaknya lepas tu orang. buat ni. Apa ni? Tanda hormat Pandu Puteri. Angkat. Okey. Angkat 1. Macam nak tekan ni. Okey. 2. Kejap. Okey, 1, 2, 3. Okey, lagi sekali. 1, 2, 3. Okey. Dah tangkap gambar. Okey, sekian saja pengajaran Koko kita pada petang ini. Asas pertolongan cemas. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustazah. Terima kasih.